selamat datang ke Fakulti Kaki Lima, di mana korang boleh lepak-lepak dan santai. Setiap episod pun aku cakap benda yang sama, santai-santai chill, dan kita akan belajar tentang teori muzik. Okey. Dan kepada yang baru tengok kita punya program Fakulti Kaki Lima dan korang tak tahu apa benda itu Fakulti Kaki Lima, dia adalah satu program di mana kita mengajar perkara-perkara asas dalam teori muzik dengan harapan korang boleh membaca notasi muzik yang korang sebut toge-toge tu. But now korang dah pandai, tak sebut toge-toge dah. Okay? Dan at least lah kalau korang tak boleh baca pun notasi muzik tu, korang boleh baca block chord ataupun chord chart, atau benda yang penting untuk musician adalah lead sheet. Di mana korang akan boleh membaca, dan sebenarnya kalau korang boleh baca lead sheet tu, korang akan boleh start untuk jam dengan professional, so-called professional musician ataupun musician daripada negara lain. Sebab semua orang pun akan menggunakan teori dan sistem yang sama dalam membaca muzik. Okay, so hari ini saya masih lagi ditemani oleh Syakir and The Rombongan. Yes! Kalau korang tengok episod-episod sebelum ni, korang dah tengok persembahan diorang. Hari ni pun kita akan ada lagi persembahan diorang. Tapi sebelum tu, jangan lupa kalau korang ada soalan, korang boleh tanya di ruangan komen. Dan you guys yang ada kat sini, korang nak tanya soalan anytime. And kalau korang buat posting di social media, jangan lupa untuk menggunakan hashtag Fakulti Kaki Lima. Yes. Okay, hari ni kita akan belajar sesuatu yang baru, tapi dia masih related terhadap benda yang kita dah pernah belajar sebelum ni. Kita akan tengok tanda rehat. Tapi jangan rehat. Bersama saya dalam kelas ni, jangan terlalu rehat sangat. Okey, tanda rehat. Menariknya, kenapa dia macam, dalam muzik, kenapa nak kena rehat pula dalam muzik? Ini adalah benda yang menarik untuk dibincangkan. Sebab muzik tu dia tidak menjadi muzik kalau dia tidak disulam dengan silence. Basically, tanda rehat tu adalah silence lah. Dia macam, kalau kita melukis pun, kita kena ada ruang-ruang yang kita biarkan dia kosong supaya dia memberi dinamik kepada muzik tu. Dia memberi rupa dan bentuk lagi kepada muzik tu. Jadi, dalam muzik yang kita main pun akan ada momen-momen of silence. Tak sepanjang masa drama tu akan main lagu tu. Dan tak sepanjang masa gitaris tu pun akan main kan. Ada masa-masa yang kita tak main. Itu kita panggil rest. In a way dia silence lah. Tapi jangan rehat sangat. Dia bukan bila main tu ada rest, betul-betul rest. Tak letak instrumen. Tak, dia just silence. Cumanya silence, dua patah perkataan. Rest, satu patah perkataan. Lagi senang sebut rest. Okey, sebelum ni kita dah belajar nilai-nilai note. Kita dah ada semi-brief ataupun whole note, and then minim, and then crotchet, and then quaver, semi-quaver. Okay. Now, kita dah pernah belajar all these things. Kita dah tahu nilai-nilai dia. Yang ini, panjang dia selama 4 beat. Ini 2 beat, minim ni. 3 beat. 1 beat. Apa 3 beat? Ini setengah beat. Yeah, pandai. Ini suku beat. Now, bila ada note-note ni, maksudnya kita mainkan instrumen tu. Kita produce the sound. Kita adakan bunyi tu. Tapi bila kita ada silence, maksudnya kita tak main lah bunyi tu. So, dia ada corresponding rest untuk semua-semua ni. Contohnya, kalau kita untuk semi-brief, dia, senang-senang ingat, dia adalah gambar topi terbalik. Macam topi cowboy tu, tapi dia terbalik. So, dia tak ada nama yang spesifik. Dia just semi-brief punya rest. That's it. Ataupun whole note rest. Kita just sebut rest kat belakang je. Kalau tengok dekat staff line, dalam gambar rajah kita tu, dia berada di line yang keempat. Maksudnya kita kira line daripada bawah, 1, 2, 3, 4. So, line yang keempat tu, dia dah sambung lah topi tu. Now, kalau minim punya rest, dia topi juga. Tapi topi tak terbalik. Topi dia tu topi kita letak atas meja. So, nampak bentuknya gitu. Nah, senang. Untuk crochet ataupun quarter punya rest, yang ni siapa yang tahu tulisan Jawi? Macam tu. Kadang musician nak cepat dia gitu je. Macam Simbu Piramli tu. Sudirman tu. Entahlah, betul lah kot. Okay, so dia punya penulisan dia begitu je sebenarnya. This is crochet punya rest ataupun quarter note punya rest.
And then kalau quaver punya rest, still tulisan Jawi lah, tulisan Jawi. Gitu. Ni nombor apa ni tulisan Jawi ni? Ni nombor 2. Dia tak ada macam ni Nombor 3 tak ada. Okay, kalau semi quaver punya rest, dia sama juga macam quaver punya rest, cumanya because semi quaver ada 2 flag. So, rest untuk semi quaver juga ada 2 flag lah. Ada 2 line ni. Dan so on. Kalau kita tengok, let's say kalau kita go deeper, shorter notes, demi semi quaver, this is 1/8 beat. So maksudnya kita tambah je lagi satu line tu. So dia ada 3 juga. Okay. Maksudnya kalau jumpa sign ni, rest, silence for this amount of beat. Kalau macam ada kita jumpa ni, maksudnya silent selama 4 beat. Kalau ini 2 beat. So, simple. Ini sangat senang untuk faham. Sebab kalau kita faham notasi tu punya duration, rest akan basically just tak main je. Now, sebab kita memang dalam program ni kita belajar untuk membaca notasi. So, bila kita boleh membaca, patutnya kita boleh menulis juga. Jadi, kita perlu tahu juga undang-undang ataupun rules macam mana nak tulis rest ni. Now, rest punya position, dia biasanya akan berada di dalam staff line tu. Still sama, kita masih bermain within staff line tu punya area. Kita tak main dia di luar staff line tu punya area. So, for example, 1, 2, 3, 4, 5, okay. Kalau kita nak letak, let's say, crochet rest kan. Let's say lah sini 4, crochet rest, kita just letak gitu. Lepas tu kita ada minim rest. And then, contohnya. Okay, so maksudnya sini nilainya 1 bit. Yang ini minim rest, nilainya 2 bit. So, campur sekali dia ada 3 bit. So, 3 bit tu kita silent ataupun kita rest. Tapi dekat bit yang keempat ni, kita akan main sebab dia ada bunyi. Dan kita akan main note G di sini sebab dia berada di line yang G. Sebab kita membaca treble clef. So, rest tu akan berada within this staff line. Tapi dia ada special case. Kalau kita tengok dekat gambar rajah kita tu, sebelum ni, episod sebelum ni saya ada bagi tahu pasal kadang-kadang dalam satu staff line tu kita ada 2 line. Kita ada 2 melodi di atas dan di bawah. Jadi tengok stem dia, kalau melodi yang dekat atas tu, stem dia akan pergi ke atas. Melodi yang dekat bawah, stem dia pergi kat bawah. So kalau rest tu hanya ada pada melodi yang kat atas, so kita letak rest tu di atasnya. Seperti dalam gambar rajah tu. Sama juga dekat gambar rajah yang di bawah-bawah tu, kita boleh tengok sebenarnya dia ada 2 line ataupun 2 rhythm yang berbeza atas dengan bawah tu. So refer kepada stem tu ke mana. Dan kita boleh tengok rest tu dia berada dekat line 1 ataupun line 2. So kalau rest tu untuk line ataupun melodi yang di atas, maka kita letakkan rest tu nampak yang di kanan bawah tu dia dah keluar daripada staff line kan. So itu maksudnya dia apa orang kata pengecualian khas. Patutnya kita within the staff line tapi this time kita dia apa orang kata tersesat di luar tu, terapung kat situ. Setakat ni ada soalan? Tak ada Okay. Ini easy. Very, very easy. Rest. Sebenarnya dia orang tengah rest ni. Tengah rest betul ni. Aku yang bercakap seorang-seorang. Okay, tak apa. Okay. This is interesting now. Kita panggil benda ni sebagai whole bar rest. Now, dia ada pengecualian juga lagi, iaitu whole bar rest ni adalah bila katalah dalam satu bar tu kita tak main langsung. So saya buat contoh lah. Let's say dalam satu bar, let's say bar tu adalah 4/4. Boleh. 4/4, kita tak main langsung. So kita akan letakkan rest yang nilainya 4. Sebab di sini kita akan belajar nanti dalam episod yang lain pasal time signature. Kita akan tahu dalam satu bar ni ada berapa beat. Okay. So in this case, just bear with me sebab time signature kita akan belajar di topik yang lain, di episod yang lain. 4 bit. Sekarang ni kita ada 4 bit dalam satu bar ni. This is the bar line. So 4 bit, maka kita kena ada 1, 2, 3, 4. And kita nak rest 4 bit ni. Jadi kita akan gunakan simbol topi terbalik. Sebab semi brief.
Kan? But then, let's say dia 3, 4. So, dalam satu bar tu dia just ada 1, 2, 3. Adakah kita nak pakai simbol minim dan crochet? Sebab ini 2 beat, ini 1. So, dia jadi 3 kan? Tapi, kita tak akan buat macam ni. Kalau the whole bar tu adalah rest dan tak main, kita akan pakai whole bar rest. So, whole bar rest basically the same with this one. Okay? So, this is like special case lah, special occasion. So, tak kisahlah dalam bar tu dia 2 beat ke, 3 beat ke, berapa beat ke. Dia tetap kita gunakan whole bar rest. Okay? Unless kalau memang tiba-tiba dekat beat, sebenarnya dekat beat ketiga ni memang ada note. Dan yang itu kita akan gunakan yang standard lah. Minim, lepas tu beat. Okay? Simple. Rules dia itu je sebenarnya. Dia tak susah pun. Mungkin nampak macam complicated, tapi once kalau korang dah start menulis, korang biasa menulis, better transcribe lagu-lagu korang, then korang akan start faham. Sekarang saya boleh cakap je. Ilmu ni kita boleh sampaikan, tapi kena amal baru benda tu lekat dan menjadi mengalir dalam darah. Takut dengar. Okay. Alright. So, kita nak saksikan persembahan seterusnya. Persembahan seterusnya daripada Syakir and the rombongan. So, kalau korang dah ready, let's call them. Yes! Dia datang dari negeri di bawah bayu, melintasi lautan Cina Selatan, berbekas sebuah gitar dan impian. Let's go guys. Di Kuala Lumpur dia belajar bidang music. Setiap hari menjadi yang lebih baik. Petikan jarinya bunyi sampai ke kampung halaman. 1, 2, 3, go. Hey. Woo. Cerita bel. Begitulah cerita bel. Kata bel boleh jamin hari Rabu. Pertama kali LRT ke Subang Jaya, tapi dia lupa ada periksa hari Kamis. Come on everybody. Ooh yeah, ooh yeah, lagu ini
pengetahuan korang, semua modul yang kita gunakan dalam Fakulti Kaki Lima diketuai dan dipantau oleh Profesor Madya Khairil Anwaruddin atau dikenali sebagai Profesor Budin daripada Universiti Malaysia Kelantan.